Setiap pasangan pastinya mengimpikan sebuah kehidupan yang bahagia. Tidak kira sama ada mereka masih bergelar kekasih ataupun sudah sah sebagai suami istri. Ikatan perkahwinan yang terbina bukan sekadar janji di atas kertas, tetapi satu langkah suci untuk membina keluarga yang penuh kasih sayang, dihiasi tawa anak-anak comel, dan disemai harapan agar bersama hingga ke hujung nyawa. Impian ini juga menjadi milik seorang lelaki bernama Firash, satu-satunya anak lelaki. Puan Farida, pewaris tunggal empayar perniagaan keluarga. Firash pernah menaruh hati pada seorang gadis semasa mereka sama-sama menuntut di sebuah universiti. Wanita bertuah yang berjaya mencuri hati Firash itu ialah Nadia, seorang gadis sederhana, berasal dari keluarga susah dan dibesarkan di kampung. Dengan hati yang berdebar dan harapan yang menggunung, Firash akhirnya memberanikan diri meluahkan perasaan cintanya kepada Nadia. Dia berdiri di hadapan gadis itu penuh keyakinan, dengan harapan Nadia sudi menerima cintanya yang tulus. Namun, takdir tidak berpihak kepadanya, cinta Firash ditolak. Nadia sudah pun dimiliki, dia setia pada kekasih hati yang telah berjanji untuk mengahwininya sebaik sahaja tamat pengajian. Penolakan itu menghancurkan hati Firash, luka di hatinya tidak tertanggung. Kekecewaan itu mendorongnya untuk memilih jalan yang gelap, menyesatkan langkah demi melupakan rasa pedih itu. Sukar untuk Firash menerima kenyataan bahwa ada wanita yang sanggup menolak lelaki sekacak dan sekaya dirinya. Selepas tamat pengajian, Firash dan Nadia membawa haluan masing-masing, memulakan kehidupan baru yang jauh berbeza. Namun, takdir seolah-olah punya rencana tersendiri. Jodoh Nadia rupa-rupanya mungkin tertulis bersama Firash. Secara tidak disangka, Nadia diterima bekerja di syarikat milik Firash. Detik demi detik, hati Firash kembali berbunga, apatah lagi apabila Nadia mula menunjukkan perhatian yang istimewa terhadapnya. Demi mengejar cinta lama yang kembali berputik, Firash sanggup mengambil langkah drastik, membatalkan pertunangannya dengan Zara, wanita pilihan ibunya. Dia menyuarakan hasrat kepada Puan Farida, dia mahu menikahi Nadia. Namun hasrat itu tidak disambut baik. Bagi Puan Farida, Nadia tidak setaraf dengan Firash, mereka tidak sekufu, Farida tidak sudi bermenantukan seorang gadis miskin. Walau bagaimanapun, Firash tetap dengan pendiriannya, restu ibunya tidak diperoleh, tetapi dia nekat meneruskan perkahwinan itu. Tambahan pula, Firash tidak memerlukan wali untuk menikahi Nadia secara sah. Firash bernasib baik kerana Atma, kakak kesayangannya, berdiri teguh menyokong hubungan itu. Atma menyambut kehadiran Nadia dengan tangan terbuka, menerima gadis itu sebagai sebahagian daripada keluarga besar mereka. Walau ibunya tidak sokong adiknya, dia tetap ada untuk Firash. Firash tidak pernah tahu niat sebenar di sebalik persetujuan Nadia untuk berkahwin dengannya dalam tempoh pertemuan semula yang begitu singkat. Di matanya, cinta lama yang berputik kembali membawa sinar bahagia, namun hakikat yang tersembunyi jauh lebih gelap daripada yang disangka. Nadia sebenarnya terdesak mencari seorang lelaki untuk dijadikan suami secepat mungkin, demi menyelamatkan maruah diri dan menjaga nama baik keluarganya. Tanpa pengetahuan Firash, Nadia sedang mengandung anak luar nikah. Perkahwinan itu bukanlah kerana cinta, tetapi sebagai jalan terakhir untuk menutup aib yang membelenggunya. Nadia tidak pernah jujur dengan Firash tentang situasi sebenar. Dia menyimpan rahasia besar itu seorang diri, menelan derita dan ketakutan yang menghantui lenanya setiap malam. Zahin, bekas kekasih yang pernah dipercayainya sepenuh hati, adalah punca kepada semuanya. Dalam pertemuan terakhir mereka, Zahin telah meragut kesucian Nadia secara paksa. Sepanjang hubungan mereka, Nadia tidak pernah tahu bahawa lelaki itu sebenarnya suami orang dan bapa kepada seorang anak perempuan. Hanya selepas mengetahui kebenaran itu, Nadia nekat mahu mengakhiri hubungan mereka. Dia tidak sanggup menconteng arang di wajah ibu bapanya. Dengan menjadi perosak rumah tangga orang lain, tidak mungkin Nadia sanggup. Namun Zahin sudah pun membuat keputusan. Dia mahu meninggalkan istri dan anaknya demi bersama Nadia. Tetapi Nadia tidak sanggup membina kebahagiaan atas penderitaan wanita lain. Keputusan itu meremukkan hati Zahin yang akhirnya bertindak melampaui batas. Dia meragut maruah Nadia dengan harapan Nadia akan kekal bersamanya. Namun dugaan Zahin ternyata silap. Perbuatan keji itu tidak membuatkan Nadia kembali. Sebaliknya mengukuhkan tekadnya untuk menjauhkan diri selama-lamanya. Rahasia yang selama ini cuba disembunyikan oleh Nadia akhirnya terbongkar jua. Segalanya bermula apabila Firash menemani istrinya ke sebuah klinik untuk
membuat pemeriksaan kesehatan selepas Nadia jatuh tidak sadarkan diri. Hatinya mula dilanda resah, lalu dia mendesak Nadia menjalani pemeriksaan lanjut. Tidak disangka, berita yang disampaikan dokter benar-benar mengejutkan. Rupa-rupanya Nadia sedang hamil dan usia kandungannya telah mencecah 9 minggu. Firash tergamam, degup jantungnya seakan terhenti. Perkawinan mereka belum pun mencecah seminggu. Namun istrinya telah mengandung hampir 3 bulan. Ketika itulah pandangannya tertancap pada wajah Nadia yang kelihatan pucat, takut, dan syarat rasa bersalah. Perlahan-lahan kebenaran mula terungkap, Nadia sebenarnya sudah lama tahu dirinya mengandung. Firash sedar dia dijadikan mangsa, lelaki yang dipilih untuk memikul dosa orang lain. Amarah Firash membuak. Dia berulang kali mendesak Nadia untuk memberitahu siapa bapa sebenar kepada anak dalam kandungannya. Air mata Nadia mula mengalir, dia hanya menjawab lelaki yang sudah membuatnya hamil telah lama lenyap dari dunia. Hidup Firash berubah menjadi lakonan semata-mata. Sebagai suami, dia terpaksa menelan kepahitan dan berpura-pura di hadapan keluarga mentuanya. Firash tidak sanggup meneruskan perkawinan dengan Nadia, hatinya remuk. Dia tidak rela dipergunakan wanita yang sanggup menipunya. Namun di saat pintu perpisahan hampir terbuka, Nadia merayu dengan linangan air mata dan suara yang bergetar agar tidak diceraikan. Jika Firash masih ingin meneruskan niat itu, Nadia memohon satu perkara, berilah dia tempo. 10 bulan, sekurang-kurangnya sehingga anak yang dikandungnya lahir ke dunia. Dia tidak mau keluarga kedua-dua belah pihak menanggung malu. Setelah pertimbangan yang berat, Firash akhirnya bersetuju untuk membuat satu perjanjian. Mereka akan terus bersama sehingga genap 10 bulan usia perkahwinan sebelum membawa haluan masing-masing. Dalam masa yang sama, Firash tidak berhenti menyiasat siapakah sebenarnya bapa kandung anak dalam perut Nadia. Seiring berjalannya waktu, cinta Firash terhadap Nadia semakin dalam, begitu juga Nadia. Sikap ambil berat dan perhatian Firash yang tidak pernah berubah mula menyentuh hatinya. Degup jantungnya yang dahulunya tenang, kini beralun laju setiap kali suaminya berada di sisi. Dia mula menyadari bahwa cinta terhadap suaminya sedang tumbuh perlahan-lahan, mekar seperti bunga yang menanti pagi. Nadia sedikit tenang apabila Firash mengabulkan permintaannya untuk tidak bercerai buat sementara waktu. Namun ketenangan itu tidak lama. Kehadiran bekas kekasihnya di rumah keluarga mentua tiba-tiba merentap damainya. Degup jantungnya kembali berserabut seperti badai yang tidak dijangka datang menerpa. Nadia sibuk di dapur menyiapkan minuman untuk dihidangkan kepada suami dan ibu mentuanya yang sedang menanti di ruang tamu. Minuman itu juga disediakan untuk kakak iparnya dan suami kakak iparnya. Namun sebaik sahaja melangkah keluar dari dapur, Nadia terpaku, seluruh tubuhnya kaku, seolah-olah masa terhenti apabila kakak iparnya memperkenalkan seorang lelaki bernama Zahin sebagai suaminya. Sekelip mata, degupan jantungnya menjadi tidak teratur. Lelaki itu bukan asing, Zahin adalah bekas kekasihnya. Dan kini menjadi suami kepada kakak iparnya, sekaligus menjadikan Zahin adik ipar kepada suaminya. Pandangan mereka bersatu, syarat dengan kejutan dan kisah silam yang masih menghantui. Zahin turut kelihatan terkejut, seolah tidak percaya bahwa wanita yang pernah bertakhta di hatinya kini telah sah menjadi istri kepada adik iparnya sendiri. Sejak detik itu, hidup Nadia tidak lagi sunyi daripada resah. Sindiran ibu mentua masih mampu ditelan dengan sabar, tetapi gangguan Zahin semakin menjadi-jadi. Lelaki itu tidak dapat menerima kenyataan bahwa Nadia kini adalah birasnya, wanita yang dulu dicintainya, kini telah menjadi milik adik iparnya sendiri. Tanpa diketahui oleh ahli keluarga yang lain, Zahin mula berani bertindak di luar batas. Dia menemui Nadia secara rahasia dan memaksanya membuat pilihan yang menghimpit jiwa. Nadia perlu meminta cerai daripada Firash atau bersedia melihat rahasia sebenar tentang janin yang sedang dikandungnya didedahkan kepada seluruh keluarga. Namun langit tidak selalu cerah, rahasia yang disimpan kemas akhirnya terbongkar juga. Ibu dan ayah Nadia terkedu. Mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa anak perempuan yang selama ini dibanggakan telah membawa aib besar kepada keluarga. Si ayah luluh hatinya, dia tidak pernah menyangka Nadia sanggup melakukan perbuatan sedemikian. Dia keliru mengapa anaknya sanggup menghancurkan maruah keluarga sendiri. Namun begitu, meskipun segala-galanya telah terbongkar, Nadia tetap memilih untuk menyembunyikan identiti sebenar bapa kepada anak dalam kandungannya. Diamnya bagai dinding yang mustahil ditembusi.
Dan kisah ini terus menjadi luka yang berdarah dalam hidup mereka semua. Bukan Firash yang membuka aib Nadia kepada keluarga mentuanya, sebaliknya Zahin yang menjadi dalang di sebalik segala kekacauan itu. Dengan niat yang licik, dia telah mencoba pelbagai cara untuk memisahkan Firash dan Nadia. Tidak cukup dengan hasutan dan fitnah, Zahin menggali latar belakang keluarga Nadia, mencari setiap celah yang boleh dijadikan senjata. Setelah memperoleh maklumat yang diinginkan, Zahin mula menyusun langkahnya. Dia membongkar rahasia tentang anak yang sedang dikandung Nadia, satu kebenaran yang selama ini disembunyikan dari pengetahuan orang lain. Nah, bukan itu sahaja, dia turut memburukkan perilaku Nadia semasa di universiti, menyampaikan cerita-cerita lama yang dikaburi dengan dusta, dan ditambah perasa agar kelihatan lebih jijik dan memalukan. Kata-kata Zahin menusuk tajam ke hati ibu dan ayah Nadia. Sebaik sahaja mengetahui bahwa anak gadis mereka hamil luar nikah, si ibu rebah tidak semena-mena, diserang sakit jantung dan meninggal dunia. Luka itu bukan sekadar mengejutkan, tetapi memalitkan aib yang mendalam kepada seluruh keluarga. Anak yang selama ini ditatang bagai minyak yang penuh, rupa-rupanya telah mencemarkan marwah keluarga sendiri. Seiring berlalunya waktu, perjuangan Nadia untuk mempertahankan marwah diri tampak semakin dipermudahkan. Namun takdir membawa kabar duka, anak yang dikandungnya tidak sempat melihat dunia. Nadia mengalami keguguran. Dalam tempo berpantang yang penuh emosi dan keperitan, Firash memainkan peranan suami yang bertanggung jawab, menjaga Nadia dengan penuh kasih dan prihatin. Hubungan mereka yang sebelumnya retak, perlahan-lahan mulai pulih. Tanpa disedari, mereka mula menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mereka menjalani kehidupan sebagai suami istri yang sebenar, bahagia seolah-olah luka lama telah terubat. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Ketenangan rumah tangga mereka diuji dengan kemunculan seorang lelaki asing bernama Aisar. Lelaki itu mendakwa pernah menjalin hubungan terlarang dengan Firash. Lebih mengejutkan, Aisar membuat pengakuan bahwa dia dan Firash pernah saling mencintai satu ketika dahulu. Pengakuan itu ibarat kilat menyambar, memecah kepercayaan yang baru hendak dibina semula. Bagi Nadia bukan mudah untuk memaafkan. Luka di hati masih terasa, dan kepercayaan yang diberi terasa dikhianati. Namun dalam diam, dia mula menyadari, dia bukan hakim untuk menghukum masa silam suaminya. Tambahan pula, Firash akhirnya membuka rahasia, dia pernah tersasar kerana kecewa cintanya ditolak oleh Nadia sewaktu mereka di universiti dahulu. Gagal memisahkan Nadia dan Firash, Zahin semakin nekat. Dia tidak senang melihat kebahagiaan yang dikecapi oleh adik iparnya bersama bekas kekasihnya sendiri. Dendam lama yang dipendam kian membara, cemburu dalam hatinya makin menggila. Tanpa ragu, Zahin menyusun rancangan yang licik. Semuanya menjadi lebih mudah apabila dia tahu bahwa Atma juga tidak berpuas hati melihat perhatian Firash terhadap Nadia. Kasih sayang itu dianggap sebagai satu ancaman yang tidak boleh dibiarkan. Atma mula merasa tergugat, sakit hatinya semakin dalam setiap kali suaminya menyebut nama Nadia, kononnya sekadar bertanya kabar birasnya. Namun Atma tahu ada sesuatu yang tersembunyi. Atma coba merungkai rahasia. Akhirnya dia tahu suaminya pernah menjalin hubungan terlarang bersama Nadia. Atma sedar Zahin masih belum melupakan Nadia dan ia memberi kesan kepada rumah tangganya. Atma terluka Zahin lebih banyak mengambil tahu tentang Nadia berbanding anak mereka sendiri. Walaupun anak mereka hanya anak angkat, Zahin sepatutnya memahami tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Namun semuanya seolah-olah diketepikan demi seorang wanita yang sepatutnya hanya tinggal sebagai kenangan. Mungkin jika Zahin tahu anak angkatnya ialah anak kandungnya bersama bekas teman wanita yang wujud sebelum Nadia, dia akan lebih menyayangi anak tersebut. Atma menganggap jika Nadia disingkirkan dari keluarga, dia dan Zahin akan kembali bahagia. Atma sanggup berpakat dengan Zahin untuk meruntuhkan rumah tangga Nadia dan Firash. Sebagai kakak kesayangan, Atma tahu dengan tepat cara untuk memainkan peranannya. Dia licik menyusun langkah, mencipta keraguan dalam hati Firash terhadap kesetiaan Nadia. Dengan wajah penuh simpati dan kata-kata yang tampak tulus, Atma membungkus niat jahatnya di sebalik peranan sebagai kakak yang kononnya melindungi. Hari demi hari, dia menabur benih syakwa sangka, memberi nasihat berselindung, amaran tentang gelagat Nadia yang dikatakan mencurigakan. Zahin pula bijak mengambil kesempatan. Dengan bantuan Atma, dia memanipulasi situasi demi menjayakan rancangan. Mereka berjaya membuat Nadia nampak seolah-olah masih menyimpan perasaan cinta pada Zahin.
Mereka menggunakan gambar-gambar lama yang penuh kemesraan, bukti dari masa silam, yang sengaja digali semula untuk menyalakan api cemburu dan kebimbangan. Zahin tidak berhenti di situ. Dia muncul tanpa diundang di tempat kerja Nadia, sengaja menimbulkan tanda tanya dan mencipta persepsi yang mengelirukan. Setiap gerak-geri dihitung teliti, membentuk satu naratif palsu bahwa Nadia bukan lagi milik Firash sepenuhnya. Atma mula menabur racun secara halus kepada ibunya. Dia menyampaikan cerita palsu. Kononnya dia telah menyaksikan sendiri kelakuan Nadia yang tidak wajar dilakukan oleh seorang wanita bergelar istri. Firash, yang pada mulanya begitu yakin terhadap istrinya, mula berasa tergugat. Tekanan daripada keluarga, bisikan halus dari Atma, serta persepsi buruk yang sengaja dibentuk oleh Zahin, perlahan-lahan meracuni pikirannya. Nadia mula terasa terasing dalam rumah tangganya sendiri. Tiap lagi disambut dengan senyuman. Kata-katanya sering dipersoalkan, tindakannya sentiasa dipantau. Dia sedar ada sesuatu yang tidak kena, namun dia tidak mempunyai bukti untuk membuktikan kebenaran. Dalam masa yang sama, Zahin memperhebatkan usahanya untuk menghidupkan semula perasaan lama, namun kali ini bukan dengan cinta yang ikhlas, sebaliknya dengan muslihat dan niat tersembunyi. Nadia menolak dengan tegas segala cubaan Zahin. Ketegasannya itu telah disalah tafsir dan dijadikan bahan fitnah. Dan akhirnya Zahin menghantar satu set message palsu kepada Firash. Message itu direka seolah-olah membuktikan bahwa Nadia masih menjalin hubungan dengannya. Dalam amarah yang membara dan rasa dikhianati yang membutakan hati, Firash menuduh Nadia tanpa menyelidik kebenaran. Nadia yang selama ini bertahan melawan arus fitnah dan prasangka akhirnya mengalah. Dengan hati yang luka dan jiwa yang letih, dia memilih untuk berundur. Meninggalkan rumah itu tanpa sepatah kata, dia pulang ke kampung, membawa bersama beban kesedihan yang tidak tertanggung. Nasib baiklah ayah kandungnya sudah mahu memaafkan segala kesilapannya. Selepas mengetahui kisah sebenar, rumah tangga yang dibina atas dasar tanggung jawab akhirnya runtuh, dimusnahkan oleh hasad dan iri hati manusia terdekat. Namun, kebenaran memiliki caranya sendiri untuk bangkit dari kegelapan. Ia tidak boleh disembunyikan selama-lamanya. Firash menyemak sistem keselamatan rumah yang sering mengalami gangguan aneh. Dia menemui satu rakaman suara yang tidak pernah dia sedar wujud sebelum ini. Rakaman itu tidak dipadam, seolah-olah disengajakan untuk terus hidup dalam simpanan. Suara Atma dan Zahin berbicara dalam nada penuh konspirasi, mempersendahkan kejatuhan Nadia. Sejak malam itu, rasa bersalah mula merayap dalam diri Firash. Dia terdengar bisikan halus setiap kali melintasi bilik yang pernah dihuni Nadia, terasa diperhatikan oleh sesuatu yang tidak kelihatan, hatinya dihimpit penyesalan. Dalam keadaan cemas dan hati yang penuh penyesalan, Firash memandu laju menuju ke kampung untuk mencari Nadia dan memohon maaf atas segala kesilapan. Namun, takdir ternyata lebih cepat daripada niat. Dalam perjalanan yang dibasahi hujan lebat, Zahin yang mula sedar rahasianya bakal terbongkar, mengekori Firash dalam keadaan terdesak. Kejar-mengejar berlaku, dihantui emosi yang berserabut dan ketakutan yang memuncak. Firash yang hilang kawalan di jalan licin akhirnya terbabas. Keretanya terhumban ke dalam gaung dan dia meninggal dunia di tempat kejadian. Pemergian Firash meninggalkan luka yang dalam, satu kehilangan yang tidak mungkin sembuh oleh masa. Atma terduduk, dihimpit oleh kesadaran yang mengerikan. Dendam yang dipupuknya telah meragut nyawa adiknya sendiri. Zahin pula mendapat balasan dari perbuatan kejamnya. Dia dipenjarakan. Atma yang tidak lagi mampu memandang wajah lelaki yang sudah melenyapkan adik kesayangannya dari dunia memilih untuk bercerai. Puan Farida yang selama ini memandang rendah terhadap Nadia, menantu yang tidak dianggap, akhirnya rebah dalam tangisan penuh penyesalan. Namun segalanya sudah terlambat. Nadia yang pada ketika itu sedang mengandungkan anak pertamanya, membesarkan zuriat Firash seorang diri. Dalam hatinya tersemat luka yang dalam, tetapi dari luka itulah lahir kekuatan. Dia tidak menyimpan dendam, namun dia juga tidak melupakan. Kisah ini menjadi bukti bahwa hasad dengki bukan sahaja mampu merosakkan sehubungan, tetapi juga menghancurkan seluruh kehidupan. Ia menjadi peringatan bahwa cinta tanpa kepercayaan mudah runtuh, dan orang yang paling dekat kadangkala merupakan musuh yang paling berbahaya. Nadia tidak kalah kerana dia tidak membalas kejahatan dengan kebencian. Sebaliknya dia menang kerana dia terus hidup dengan tabah bersama anak yang menjadi satu-satunya warisan cinta Firash yang masih tinggal.